Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير زاد التقوى. أما بعد لله تعالى. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin rahimakumullah, muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, sama-sama berada dalam rumah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih sampai ke muka surat 205. Sebab-sebab lain yang menghalang mereka tidak beriman. 205. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. صدق الله العظيم. Ayat 75 hingga 78 surah Al-Baqarah. Sukarnya orang-orang Yahudi beriman. Jadi kita sambung tuan-tuan. Jadi kita dah habis sebab turun ayat dan kita bahas sikit tafsir dan ulasan. Kita sampai 205 sebab-sebab lain yang menghalang mereka. Perenggan yang kedua. 1, 2. Okey, jadi sebab-sebab lain itu adalah tafsiran pada ayat wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajukum bi inda rabbikum afala ta'qilun. Ayat 76.
Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, dan apabila mereka itu confirm orang Yahudi, Bani Israel munafik, berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka sahaja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, yakni orang-orang mukmin, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Jadi tengok 205. Sebab-sebab lain yang menghalang mereka tidak beriman ialah sifat munafik. An-nifaq. Ya. Nifaq ni min mubatiratil iman. Di antara perkara-perkara yang membatalkan iman ialah nifaq. Orang yang nifaq namanya munafik. Ya, nafaqah, munafik. Kalau ulama menyebut dalam kitab akidahnya golongan yang yang muzhirunal iman wa yubtinunal kufra. Dan kitab akidah disebut macam tu. Iaitu mereka adalah golongan yang yuzhirunal iman, menzahirkan keimanan, menampakkan keimanan, nampak macam bersama dengan Rasulullah, nampak bersama dengan risalah Islam, ya. Tetapi sebenarnya, ya, golongan ini yubtinunal kufra, ya, menyembunyikan kekufuran. Golongan seperti ini adalah golongan yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada Islam. Tapi di sisi kita manusia, kita berhukum pada yang zahir, ya. Kecuali dah zahir sangat, nampak sangat kemunafikannya. Tetapi kita tak boleh nak mengatakan dia ni kafir, ya. Itulah, ya, akidah ahli sunnah wal jamaah, ya. Kalau kita lihat ayat yang saya bacakan tadi, ya, kalau tengok dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sama pun ada juga, ya. Ayat sebelum ni, ya, wa iza lakul ladzina amanu juga, ya. Ayat yang sama lebih kurang, wa iza lakul ladzina amanu. Wa iza lakul ladzi, ayat 15, 14 ke 15, 14 surah Al-Baqarah, sama juga. Tapi yang ni sesama mereka, ya, sesama mereka. Yang ni ada dua, yang nombor 3 ni, dia jumpa orang beriman dan sesama kubara'uhum wasid, ya. Ayat yang 23 yang saya baca, ayat yang sebelum ni kata 14, kata sebelum ni, ayat 14 Al-Baqarah tu, wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, ya. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Bertemu dengan setan-setan mereka, syayatinuhum. Ulama mentafsir syaitan itu adalah sadatuhum, pembesar-pembesar mereka, ketua-ketua mereka, ru'asa'uhum. Ketua-ketua mereka walaupun manusia sebenarnya syaitan, ya. Kerana mereka yang menghalang kepada iman, mereka yang cenderung, ya, pada menggagalkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan, ya. Setanul in, setanul jin, syaitan ada dua, ya. Tapi dalam ayat ini, apabila orang munafik di kalangan mereka bertemu orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad seperti mana kamu beriman. Kerana Nabi ini sudah pun diberitahu kedatangannya kepada kami, justru kami adalah bersama-sama dengan kamu. Tetapi apabila berada bersama-sama dengan golongan mereka, mereka berkata, baru sedap, patutkah kamu memberitahu kepada pengikut-pengikut Muhammad
tentang apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu dalam kitab Taurat. Dia kelajak bersembang. Ya. Dan pada masa yang sama dia menyampaikan dakwah risalah yang sebenar. Dia telajak sembang orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, ya, orang Arab, ya, yang berada di Madinah pada ketika itu tahu akan kebenarannya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, pasal apa kita bagi tahu mereka? Ya, itu masalah dia. Ya, dia telajak. Tapi sebenarnya kata ulama, ya, sebenarnya orang-orang kafir ini, ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini sebenarnya dalam fikiran mereka hanyalah satu sahaja, tamakkan kepada ghanimah, harta rampasan perang, kata ulama. Nak mendapat humus 1/5 tu. Jadi kalau orang tu kafir, dia tidak dapat ghanimah, jadi dia bersembunyi di sebalik tu. Inilah dikatakan ulama tafsir menyebut macam tu. Bagaimana kamu lakukan ini? Sedangkan mereka menjadikan perkabaran kamu sebagai hujah untuk mengalahkan kamu mereka. Juga menggunakan untuk membantah kamu di sisi Tuhan pada hari kiamat nanti. Dia tahu yang kedudukan dia adalah berada di dalam neraka di sisi Allah Ta'ala nanti. Ya. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Dan pada hari kiamat nanti akan dizahirkan apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Ya. Ketika tu nak mengaku beriman tak guna dah. Ya. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau patah balik, bagi hayat balik di atas muka bumi, la ruddu, ya. Ya, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala menyangkal kebijaksanaan mereka. Saya kata, ya. Dia kata sebutkan dulu hujung tu, ya. Awala ya'lamu anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Maha mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Kalau sorok pun tahu juga. Allah Ta'ala tahu. Disebut di kurung ayat tu, ya'lamu ma yusirru, sembunyikan, sirrun, ya. Wa ma yu'linun, mereka yang zahirkan, apa sahaja yang disembunyi dizahirkan akan diketahui juga akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah SWT mengetahui segala yang tersembunyi dan yang dinyatakan secara terang-terangan, mengetahui segala yang gaib dan yang zahir, sama ada kamu dedahkan rahsia atau kamu sembunyikannya. Namun Allah SWT tetap akan memberi balasan berdasarkan amalan kamu. Ya. Bukan tak tahu, bukan Tuhan nak tanya, tahu ke tak tahu, memang sudah sekian lama tahu. Hasil daripada ilmu turas yang diterima daripada suyukh mereka, masayyuhum, ulama-ulama mereka, ya, tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka tahu juga yang Allah itu akan memenangkan Nabi Muhammad. Itu yang katakan tu, ya, bukan tak tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti menang, ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan Islam, ya. Dan kemudiannya kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sama ada kamu dedahkan rahsia. Kemudiannya Allah SWT mendedahkan telatah ahli agama dan para pendeta atau pastor Yahudi. Wa minhum, ya. Pastor Yahudi ini rahib, ya. Mengenai orang-orang yang jahil, mereka tidak mengetahui tentang hal ehwal agama, melainkan pendustaan yang mereka dengar tanpa memahami, seperti dakwaan bahawa mereka adalah bangsa atau hamba Allah yang terpilih. Yang jadi masalahnya, rahib, ya, pastor yang kata ya rahib, dialah, ya, yang mengubah
agama tersebut, menggumah ma'alim yang ada dalam kitab Taurat tersebut, ya. Dia mengubah mengikut kesesuaian, keselesaan yang dikendakinya, ya. Antaranya diubah kalau kita lihat tak logik, ya. Antaranya dakwaan bahawa mereka adalah bangsa atau hamba Allah yang terpilih. Kalau dah terpilih, pasal apa Tuhan azabkan pada mereka? Qul falima yu'adzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Katakanlah wahai Muhammad, kalau dah kata kamulah umat yang terpilih, falima yu'adzibukum bizunubikum, kenapa kamu diazab? Kalau dah azab, Tuhan tak sayang, ya. Bal antum basyarun mimman khalaq, samalah seperti kita. Tu pun orang percaya, ya, ini orang Yahudi, ya. Dan nabi-nabi mereka bangsa yang terpilih, ya. Mereka bangsa atau hamba Allah yang terpilih, dan para nabi dari kalangan mereka sahaja, dan nabi-nabi itu boleh memberi syafaat kepada mereka. Memang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Israel. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Masya-Allah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai bangsa aku, uzkuru, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menjadikan ij'ala fikum anbiya'a, nabi-nabi di kalangan kamu. Tak cukup itu, wa ja'alakum muluka, raja-raja di kalangan kamu. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, yang tak pernah diberi kepada umat sebelum ini, ya. Start daripada yang melahirkan dari keturunan mereka ialah Nabi Allah Ya'qub, yang disebut sebagai Israel, ya. Ya'qub, Yusuf, Ayub, ya, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semua daripada keturunan mereka. Berbangga-bangga dengan keturunan mereka. Tetapi mereka tidak seperti datuk nenek moyang mereka yang taatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nak memberi syafaat jauh sekali, ya. Mereka juga mendakwa mereka tidak akan diseksa dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Tak logik, kerana Tuhan terlalu sayangkan mereka. Dia kata kalau mereka diseksa pun selama lebih kurang dalam 7 hari saja, ya. Subhanallah. Itu pun orang percaya, ya. Ada disebutkan sebelum ini, saya telah ceritakan, ya, bagaimana mereka mendakwa, ya. Waqalu, orang-orang Yahudi mendakwa, waqalu lan tamassana an-nar, api neraka itu tidak akan menyentuh kami illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari yang tertentu yang boleh dikira. Yang boleh dikira itu qala al-Mujahid, ya. Al-Mujahid menyebut tabi'in, ya, dia kata likulli alfi sanatin min ayyid dunya yamul wahid finnar, bagi setiap 1000 tahun, ya, 1000 tahun hari dunia ini bersama dengan 1 hari di dalam neraka. Mereka diseksa selama 7 hari kerana mereka mendakwa umur dunia ini hanyalah 7000 tahun sahaja. Itu pun orang percaya. Ini dakwah mereka, ya, pembohong. Kesemua dakwaan tersebut macam-macam, ya. Tak cukup lagi, mereka mendakwa dalam ayat yang lain, banyak ayat dalam Quran yang menceritakan. Surah Ali Imran pun ada, ya. Lan yadkhulul jannah illa man kana hudan. Tak masuk syurga ini melainkan orang Yahudi sahaja, ya. Tuhan balas, berkatalah kepada mereka, wahai Muhammad, qul in kuntum, qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min dunin nas
Kalaulah sekiranya kamu rasa hari akhirat nanti syurga ini hanya dipenuh dengan bangsa kamu sahaja, orang lain tak boleh masuk daripada makhluk Allah, hamba Allah yang bertakwa, fatamannaul maut, mohonlah kepada Allah untuk mati. Bertuah nak minta mati. In kuntum sadiqin. Tuhan cabar. Kalau betul. Itu pun dia. Kesemua dakwaan tersebut adalah khayalan dan igawan mereka semata-mata, bahkan tidak berasas sama sekali. Itu yang disebut, yang kita baca tadi pada awal tadi, beramai-ramai. Apa dia kata? Wa in hum illa yazunnun, adalah khayalan, anggapan mereka sahaja yang tidak berasas. Justru itu mereka tidak perlu berharap. Memang tidak perlu berharap. Justru itu memang tidak perlu berharap kepada mereka untuk beriman. Malah tidak perlu berasa kecewa dengan orang-orang yang seperti ini. Manusia yang bersifat jahat dan buruk tingkah laku, tidak ada apa-apa kebaikan yang diharapkan dari mereka. Oleh itu memang tidak perlu disesali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim sangat istiqamah dalam berdakwah bersama dengan Rasulullah. Hendakkan mereka sama-sama masuk dalam syurga Allah, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sendiri disebut wa ya'ta'una ma amarallahu bi an yusala wa yufsiduna fil ard. Putus hubungan. Orang suruh sambung dia putus. Orang suruh sambung dakwah dia putus dakwah. Orang suruh sambung risalah Nabi Muhammad dia putus. Ini orang Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sebagaimana yang disebut dalam ayat sebelum ini, azizun, sangat kuat, ambil berat dalam perkara yang memberi keuntungan kepada umat dia. Tetapi umat dia yang tidak terima. Nabi hanya berusaha menyampaikan dakwah. Alaihi tawakkaltu, kepada engkau ya Allah tawakkaltu, aku bertawakal dalam usaha ini. Wa huwa rabbul arsyil azim, Tuhan yang memiliki aras yang maha besar. Kita hanya sekadar menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusafir. Berilah peringatan. Kamu hanyalah sekadar pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusafir. Nak paksa orang suruh masuk tak boleh. Kita sampaikan dakwah risalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dengan penuh amanah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi tahu inilah perangai orang-orang Yahudi. Namun begitu tetap juga dakwah diteruskan. Bagi memberi tahu kepada kita, dakwah itu adalah perlu berterusan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu berterusan, walaupun kita dibenci oleh umat manusia. Nak memberi tahu kepada kita, jangan terhenti. Kemudiannya kata Dr. Wahab Az-Zuhaili rahimahullah alaih, masuk perasa bima fatahallahu alaikum. Bima fatahallahu alaikum, yang diterjemahkan dengan apa? Bima fatahallahu alaikum, dengan apa yang telah Allah Ta'ala menceritakan kepada mereka. 76 materi. Bima fatahallahu alaikum. Apa diterjemahkan dalam kitab kita? 76. Kepada mereka orang mukmin, supaya dengan demikian menceritakan kepada mereka orang-orang mukmin, supaya dengan beriman mereka dapat mengatakan. Kalau itu maksud dia. Bima fatahallahu alaikum, bukan itu cara dia. Itu secara jumlah, secara keseluruhan. Fatahallahu alaikum, kata Dr. Wahab al-Zairi, ialah
dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kelebihan. Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Orang Arab, bila kita jawab soalan betul, dia tanya kita, kita pun jawab betul, fatahallahu alaihi, ataupun dia sebut Allah yaftah alaihi. Orang Arab dia sebut macam tu. Maksudnya dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan nikmat kepada kamu, Allah Ta'ala tolong kamu menjawab soalan ini. Allah Ta'ala bagi kepada kamu, wahai Yahudi Bani Israel, banyak kelebihan. Nikmat-nikmat Allah, antaranya kata Dr. Wahbah Al-Sutahili, dia sebut seperti syariat dan hukum hakam serta bergembira tentang kedatangan seorang Nabi. Anugerah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Yahudi Bani Israel beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, kata ulama, dia dapat satu. Kalau beriman pula dengan Nabi Muhammad, dapat dua ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai macam tu. Kita beriman semua daripada Adam sampai Muhammad, lagi banyak ganjaran kita, kata ulama. Nak menarik perhatian mereka supaya beriman dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat dan hukum hakam serta berita gembira tentang kedatangan seorang nabi. Bukan tak tahu akan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, mana mungkin mereka terlebih dahulu menjejak kaki di bumi Yathrib hanya semata-mata menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil daripada kajian yang mereka terima, ilmu yang mereka terima daripada masyayuhum, datuk nenek moyang mereka, tok guru mereka. Kamu mesti ambil peduli. Disebut dalam Taurat bahawa Nabi akan dibangkitkan di bumi Yathrib, Madinah. Datang dulu. Kena halau datang pada cari tempat tak ada, pergi bumi Yathrib. Ini orang Yahudi. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Ataupun maksud perasaan orang-orang yang menerima syariat diibaratkan seperti orang yang tersekat dalam sembahyang, lalu ia diberi kelapangan fatah untuk sembahyang. Maksudnya, misalnya kita, syariat kita, dalam jiwa kita tertanam satu fitrah untuk beriman kepada Allah Ta'ala, takut akan kuasa yang maha besar. Allah Ta'ala datangkan fitrah itu. Kemudiannya datang dengan Nabi, dengan nikmat, dengan syariat yang dibawa, merupakan satu fatah. Meneruskan usaha kita untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tersekat, Allah Ta'ala lapangkan. Ibaratkan seorang yang tersekat dalam sembahyang, lalu ia diberi kelapangan untuk sembahyang. Hilangkan keuzuran Allah. Kita kadang-kadang kita uzur, tak larat. Sembahyang tak, misalnya sembahyang tak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun. Kita bergantung harap kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kita kekuatan. Allah Ta'ala beri fatah, kata ulama, fatun, kelapangan untuk kita menunaikan solat. Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada orang Yahudi Bani Israel dengan syariat yang menyebabkan mereka itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak dibandingkan macam itulah, kata Dr. Wahbah Al-Sutahili. Sembahyang tak boleh tinggal. Sembahyang tak boleh tinggal dalam apa keadaan sekalipun. Syariat Nabi Musa AS, syariat Nabi Muhammad SAW, semua solat, semua syariat ada solat. Bukan syariat Nabi Muhammad sahaja. Dibandingkan dengan solat. Ataupun maksud perasaan tersebut ialah segala ketetapan hukum dan janji setia yang dimeterai dengan kamu supaya kamu beriman dan menolong Nabi yang diutuskan, di mana baginda telah memperakukan kitab yang ada pada kamu. Sama. Kitab Taurat, kitab Al-Quran sama. Saling memperakui antara satu sama lain. Janji Allah dalam kitab Taurat adalah benar. Janji Allah dalam kitab Al-Quran adalah benar. Tidak ada yang bohong. Ketetapan hukum janji, Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada orang yang beriman
samalah dengan Allah Ta'ala berjanji ke dalam Quran memberi kemenangan kepada orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja, ya. Ya. Tidak ada bezanya. Kita beriman dengan Taurat, kita beriman dengan Al-Quran. Kita beriman dengan Injil, kita beriman dengan Al-Quran. Orang Yahudi beriman dengan Taurat, tidak beriman dengan Al-Quran. Kan beza? Ya. Dah tentu syariat-syariat tadi datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbikum, kata ulama, kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili, dia nyebut apa? Dia kata bima fatahallahu alaikum liyuhaju bikum inda rabbikum. Inda rabbikum. Taurat, Injil, Zabur, syariat dan segalanya hukum hakam datang daripada Allah Subhanahu wa taala berbentuk ilahiyun. Daripada Allah Taala, sudah tentulah ianya pasti benar. Manakala perasa inda rabbikum, di sisi Tuhanmu, hujah di akhirat, seperti yang disebut oleh As-Sayuti, sebagian ulama mengutabar pendapat maksudnya ialah kita Allah dan hukumnya dengan arti apa yang kamu ceritakan kepada mereka berkaitan kandungan kitab Taurat adalah itu yang saya sebut tadi, bertepatan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Nak bagi tahu sama, sebab bendanya berbentuk ilahiyun, bukan berbentuk ciptaan manusia. Taurat, Injil, Zabur, Quran, semuanya kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalam Allah itu sudah tentunya ianya benar. Itu disebut inda rabbikum, di sisi Tuhan kamu. Maka kalau pengertian ini benar, maka perasa ini bermaksud pengutaraan hujah semasa di dunia, sebagaimana firman Allah SWT mentuduhan ditujukan kepada Sayyidina Aisyah, ya'tu bisyuhada faulaika indallahi humul kadzibun. Kalau kamu benar, dakwaan kau benar, kau buktikan bukti. Dah tentu di akhirat nanti Allah Taala akan mendatangkan buktinya, saksinya di padang mahsyar. Nak lari ke mana? Menerima Al-Quran bererti kita telah memegang janji Allah Subhanahu wa taala. Menerima Taurat, Injil, Zabur bererti Allah Taala mengambil janjinya. Kalau engkar Taurat, engkar Zabur, engkar Al-Quran, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sahaja. Sama sahaja. Ya, sama sahaja. Itulah janji Allah Taala. Ya. Kalau benar yang kamu ini benar, wahai orang Yahudi Bani Israel, hanya pada Taurat, tidak pada Al-Quran, tunggu janji Allah Subhanahu wa taala. Datangkan saksi. Kesemua ini yang saya cerita tadi, dakwaan dakwi mereka itu merupakan satu pembohongan saja. Kata Dr. Wahbah Al-Zuhaili, berkenaan perkataan al-amani bermaksud angan-angan kosong belaka. Angan-angan kosong belaka. Semua dakwaan mereka itu tak betul. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan pasal apa jadi macam tu. Pasal apa sangat dakwah dakwi banyak sangat yang tak masuk akal. Allah Taala jelaskan ujung, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amani wa inhum illa yazunnun. Ini adalah kerja jahat di kalangan mereka yang buta huruf. Buta huruf di sini maksud ulama bukan tak tahu membaca, tapi tak faham maksud Taurat. Tak faham maksud Taurat yang sebenar. Sebab itu disebut, ya, ummiyun. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut ummiyun, ya, ummiyun, yang tidak tahu membaca, ya, yang tidak tahu membaca dan menulis, merujuk kepada masyarakat Quraisy pada ketika itu yang tidak tahu membaca dan menulis. Nabi tidak perlu membaca kerana tidak berhajatkan kepada membaca dan menulis secara formal. Jadi diajar oleh malaikat Jibril. Ya. Bukan buta huruf kata ulama, tidak berhajat langsung kepada ummiyun. Tidak berhajat kepada menulis dan membaca. Nabi Muhammad tidak berhajat kepada menulis dan membaca secara formal, mengeja. Tak perlu.
kerana dia diajar terus oleh malaikat Jibril yang berhajat manusia. Quraisy pada ketika itu dikaitkan dengan ummiyun, ya, orang yang tidak tahu membaca menulis, merujuk kepada ummi itu mak, kerana pendidikan itu di bahu mak. Ayah duk sibuk perang pada ketika itu, ya, perang sana perang sini. Itu masyarakat Quraisy pada ketika itu, ya. Disebut bahawa, ya, orang-orang Yahudi itu, ya, bukan tidak tahu membaca tetapi tidak memahami isi kandungan Al-Taurat. Kata Al-Qatadah, Ibnu Qatadah menyebut, menjelaskan maksudnya, dia kata apa? La yadruna ma fiha, ya, wala yadruna ma fihi, tak tahu langsung apa dia kandungan Taurat, hanya sekadar omongan, ubahan yang terima daripada orang yang jahat, ya, daripada kubarak mereka, ya. Sebagian ahli tafsir menerangkan masalahnya ialah al-qiraat atau bacaan sahaja, yakni orang-orang Yahudi tidak mendapat apa-apa faedah daripada kitab Taurat kecuali sekadar membaca lafaz-lafaznya sahaja tanpa memahami dan mengambil iktibar yang boleh memberi kesan dalam kehidupan, ya. Berbanding dengan kita, tuan-tuan, ya, ya, kita membaca Al-Quran walaupun kita tak faham, dapat pahala dah, tuan-tuan, ya, dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dapat pahala, ya. Orang Yahudi pun sama dapat pahala, ya. Allah Taala angkat sama saja. Baca Taurat dapat pahala, baca Al-Quran dapat pahala, baca Injil dapat baca. Tetapi yang ada hanya ada Al-Quran sahaja, ya. Taurat tidak ada, Injil tidak ada, Zabur tidak ada. Semuanya dihilang, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang hanya memelihara Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya, yang lain tak ada. Semuanya diselewengkan oleh orang-orang yang terdahulu, ya. Ikut sejarahnya saya ceritakan dulu, pada ayam, hari-hari di mana orang-orang Yahudi, Bani Israel, lebih kurang 500 tahun lebih sebelum kelahiran Nabi Isa, pernah dijajah oleh Bukhtanasar. Bukhtanasar bawa Malikul Babil, dan kemudian ketika itu berlakulah perubahan dalam kitab Taurat, ya. Zaman Nabi Musa kekal, Musa, Harun, lepas tu, ya, lebih kurang 500 tu antara sebelum Nabi Daud alaihissalam dah berlaku penyelewengan, ya, kitab Taurat. Yang ini orang-orang Yahudi, ya, sekadar membaca lafaz-lafaznya sahaja tanpa memahami dan mengambil iktibar yang boleh memberi kesan dalam kehidupan keadaan mereka, ya. Kalau dah baca tak faham, ya, baca tak faham, syariat pun bertimbun-timbun datang, ya. Macam kita lah, syariat Islam ni banyak, kena sembahyang, kena berzakat, kena tu, kena ni. Kalau kita tak buat, makin lama makin menimbun syariat tu. Syariat Allah Ta'ala menimbun-nimbun. Orang Yahudi macam tu, satu pun tak buat. Orang suruh sembahyang, dia tak sembahyang. Orang suruh puasa, dia ubah puasa. Orang suruh berzakat, dia tak keluarkan zakat. Jadi makin bertambun. Kita buat. Alhamdulillah. Orang Yahudi bertambun. Beratnya syariat Allah Ta'ala, beban syariat Allah Ta'ala yang tak buat itu, Allah Ta'ala gambarkan seperti kaldai yang menanggung beban. Semayang tak buat. Orang suruh semayang, dia kutuk Nabi Muhammad. Sallu. Semayang. Ejek. Dia dengar suara azan, dia kata macam suara anak unta, ya, menjerit, ya. Orang suruh berzakat, dia tak keluarkan zakat, cukuplah sekadar keluar gandum. Dia ubah semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menimbun, bertimbun, taklif sehingga tidak tertanggung. Tak buat, dosa. Tak buat, masuk neraka. Kita jangan ikut payah-payah Yahudi. Allah Ta'ala suruh kita berzakat, kita keluarkan zakat. Allah Ta'ala suruh kita bersolat, kita bersolat. Kuranglah beban tu, kan? Kalau kita tak buat, tertanggung. Nak lari mana? Allah Ta'ala menghitung. Malaikat menghitung. Tak semayang dia kira, tak keluar zakat dia kira, tak puasa dia kira. Dah makin lama makin banyak tak buat, tertanggung. Sama lah orang Yahudi macam tu keadaan dia.
Kata Allah Ta'ala gambarkan masalul ladzina humil Taurat, bandingan bagi orang yang disebut sebagai orang yang diamanahkan untuk melaksanakan hukum. Saya baca ayat dia dalam teks ni dia sebut 206. Masalul ladzina humil Taurat summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Orang yang diamanahkan untuk melaksanakan hukum-hukum yang terkandung dalam kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab tersebut, mereka laksana kedai yang memikul bongkahan dan bebanan kitab-kitab tanpa mengetahui isi kandungannya. Banyak tak buat. Jadi kita jangan jadi macam keldai. Sekali saja kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam balik apa semua cukup umur. Di bau kita ni penuh dengan taklif, bebanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bebanan syariat yang akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak buat daripada mula kita bersyahadah, bayangkanlah betapa banyaknya. Macam itulah keldai menanggung bebanan sebanyak. Macam itulah keadaannya orang Yahudi yang menolak syariat yang disyariatkan, diperuntukkan, ditaklifkan kepada mereka. Itu bahaya tu. Ya. Jadi manusia ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita benda-benda yang kita tinggal tu kita kena qada. Kita kena qada. Solat kena qada, puasa. Benda tu semua taklif. Nak lari ke mana? Akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekadalah sekadar yang mampu. Dulu masa muda-muda banyak tak tinggal semayang, qada. Banyak tak puasa, qada. Tidak syariat tu bertimbun-timbun. Ya. Jadi sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita muhasabah diri, kita qadalah apa yang belum, ya. Jangan kita jadi macam orang Yahudi sampai ke sudah. Allah Taala menggunakan bahasa kasar ni macam keldai. Bubuh bebanan tapi tak buat, bubuh lagi. Keldai tu perangai dia memang macam tu. Bubuhlah atas belakang dia tu. Walaupun lebih muatan dia tetap berjalan. Sampai terangkat kaki dia 4 ke atas pun dia tetap berjalan juga. Itulah keldai. So orang kata bodoh macam keldai. Kan? Kita orang Melayu bodoh macam lembu. Pasal keldai tak banyak kat sini. Kat negara Arab banyak keldai. Ya. Jadi katakan, orang Yahudi. Kita ambil pedoman iktibar dia macam itulah. Pedoman hidup dan hukum hakam 207. Mengubah dan memindah firman kalam Allah adalah satu perbuatan yang sangat haram hukumnya, sama ada dengan takwil yang salah atau mengubah dan menukar ganti perkataannya. Kita ingat wahyu kalam Allah, syariat Allah, hukum-hukum Allah tidak boleh diubah langsung. Jangan kita ikut perangai orang Yahudi yang sebelum ni saya ceritakan, macam-macam antaranya dia ubah. Bila suruh masuk Baitul Maqdis, kita kata dalam Quran Allah Taala udkhulu hadhil qaryah, masuklah negara ini. Pada zaman Nabi Allah Yusha bin Nun, udkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragada, makanlah apa yang kamu suka. Wadkhulu baba sujada, masuklah pintu negara Baitul Maqdis ini dalam keadaan sujud. Wa qulu hittatun, katakanlah hittatun, ya Allah ampunilah dosa kami. Na'fil lakum, nescaya kami pula akan ampunkan dosa kamu. Khatayakum wa sanuzidul muhsinin, kami akan menambah lagi orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat ketaatan kepada Allah. Orang Yahudi dia tukar. Tak payah nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah sekadar kita membayar hintah beberapa tangkai gandum. Bapa minta ampun kepada Allah Taala. Dia tukar.
Ya, perintah syariat Allah Ta'ala ditukar. Ya. Tukar ini adalah satu perbuatan yang sangat besar dosanya. Haram hukumnya. Ya, sama ada dengan takwil yang salah atau mengubah dengan menukar perkataannya. Semua dia ubah habis. Ya. Kedua-dua perkataan ini telah dilakukan oleh padri Yahudi, faktor Yahudi. Allah SWT menyifatkan mereka sebagai orang yang menukar dan mengubah firman Allah. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Maka azab Allah bagi mereka yang mengubah kalam Allah Subhanahu wa taala wal iyazu billah. Syariat Allah, kalam Allah tidak boleh diubah. Ya. Ya. Patah lagi kita, ya, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubah tukar hadis. Ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ubah dengan niat berdusta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempatnya adalah duduknya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyazu billah. Ya. Tapi orang Yahudi sikit, lepas saya tutup. Kata Dr. Wahbah Al-Zahiri, dia kata terdapat pelbagai contoh pindaan yang telah dilakukan. Antaranya yang terdapat daripada ayat ni lah. Ya. Bersama-sama dengan Nabi Musa AS di bukit Tur Saina. Ya. 70 orang, sab'una mukhtarun, disuruh supaya taat kepada isi kandungan Taurat. Balik jumpa kaum dia kata apa? In istata'tum an taf'alu hazi asya faf'alu. Aku dengar tadi, kalaulah kamu mampu buat, kamu buatlah. Tapi kena kot tu pula dah. Ya. Wa in syi'tum fala taf'alu. Kalau nak tak mau buat tak apa. Wala ba'sa, tidak ada kesalahan. Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala turunlah ayat ini. Afatat mau an yu'minu lakum qad kana fariqun minhum. Kita tekan dulu. Inilah perangai orang di Yahudi, perangai buruk. Saya baca sikit lagi, diriwayatkan bahawa terdapat satu golongan teramai 70 orang yang terpilih pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka mendengar kalam Allah sewaktu Musa bermunajat kepada Allah di Gunung Tur. Ya, mereka juga mendengar apa yang diperintahkan, dilarangkan ke atas Nabi Musa. Lalu mereka berkata, kami mendengar Allah berkata kepada akhir kalamnya, jika kamu mampu melakukan perkara ini, maka lakukanlah, dan sekiranya kamu tidak mampu melakukannya, maka tidaklah menjadi apa-apa kesalahan. Laknatullahu alaihim. Allah laknat ke atas mereka. Wal iyazubillah. Kita berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan yang menyamai orang Yahudi ini. InsyaAllah kita akan sambung 207. Ya. Ya Allah, tuan-tuan. Ya. Cerita orang Yahudi ini kita ambil iktibar lah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita tak jadi macam mereka. Ya. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa. Saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.